Komik alam perwira, komik atau manhwa paling legend pada era 90-an. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana menonton video ini. Pada kali ini saya nak berkongsi kepada anda tentang komik yang paling legend pada era 90-an, yang mana sebenarnya komik ini adalah berdasarkan kisah sebenar. Bagi generasi yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an, nama pelukis komik terkenal Hong Kong iaitu Tony Wong memang tidak asing lagi. Tony Wong mula terkenal di Malaysia dengan menerbitkan komik terbitan yang tidak rasmi berjudul Singa Ganas dan Medan Tempur, sebelum syarikat penerbitan Malaysia membeli hak penerbitan beberapa judul komiknya untuk diterbitkan dalam versi mingguan. Namun, siri komik beliau yang betul-betul meletup sudah pastilah tak lain dan tak bukan siri legenda Alam Perwira yang memaparkan corak lukisan baru Tony Wong serta jalan cerita yang sangat mengasyikkan untuk diikuti. Tahukah anda sejarah sebenar di sebalik komik klasik ini? Sebenarnya, komik Alam Perwira ini bukanlah komik fiksyen semata-mata. Siri Alam Perwira ini menampilkan kisah seorang kanak-kanak bernama Jifat yang dipercayai akan mengubah negara China disebabkan oleh petanda-petanda yang wujud semasa kelahirannya, termasuklah dia dilahirkan bersama dengan batu delima yang merupakan kunci kepada pedang kayangan. Membaca komik ini, anda akan melalui semua pengalaman yang ditempuhi oleh Jifat sejak dia bayi sehinggalah dia naik menjadi Maharaja China, memulakan dinasti baru pemerintahan yang begitu megah pada akhirnya. Unsur-unsur fiksyen sudah pastilah menjadi ramuan utama komik, khasnya apabila melibatkan elemen seperti identiti watak dan seni pertahanan diri yang diamalkan serta jalan ceritanya yang sangat menarik. Bagaimanapun, tunjang kisah Alam Perwira ini sebenarnya datang daripada tiga tokoh besar dalam sejarah era dinasti Cina. Siapakah sebenarnya Maharaja Zhao? Watak utama siri Alam Perwira adalah seorang Maharaja Cina bernama Maharaja Zhao. Digambarkan sebagai seorang raja yang berbadan sasa, suka berfoya-foya, licik serta tidak takut untuk mempergunakan kuasanya demi memastikan dia dapat apa yang dia inginkan. Identiti Maharaja Zhao memang diambil berdasarkan kepada sifat sebenar Maharaja Zhao dalam sejarah. Raja Zhao merupakan raja terakhir dinasti Shang di China yang mempunyai janggut tebal, tegap dan bijaksana. Nama asalnya pula adalah Di Xin, menggunakan nama Zhao selepas menaiki takhta. Dia terkenal sebagai seorang yang panas baran dan kejam, khasnya apabila dia berusaha ingin menghiburkan isterinya yang dikatakan agak sadis bernama Daji. Zhao semasa pemerintahannya kerap kali mengabaikan tanggungjawab pemerintah. Sebaliknya, gemar berfoya-foya bersama dayang-dayang istana. Salah satu simbol kekejaman utama Zhao adalah kaedah hukuman yang dinamakan sebagai tiang terbakar, di mana tiang atau bekas berlohong yang diperbuat daripada gangsa akan diisi dengan arang panas. Mana-mana mangsa bernasib malang akan dikenakan hukuman sama ada berjalan di atas tiang atau bekas tersebut sampai mati. Kekejaman pasangan suami isteri itu cuba dihentikan oleh sanak saudara mereka. Namun, Zhao dan Daji tidak gentar untuk membunuh sesiapa saja yang berani membantah mereka.
tak kiralah ada pertalian darah sekalipun. Raja Zhao memerintah China selama 29 tahun sebelum dijatuhkan oleh tentera dinasti Zhao di bawah kelolaan panglima tentera terulung mereka, iaitu Jiang Ziya, ataupun dalam komik Alam Perwira ini dikenali sebagai Tok Jiang, iaitu seorang tua yang gemar memancing dan agak lucu. Watak itu diasaskan oleh salah seorang tokoh paling dihormati, nasib anak beranak Ji Chang, Ji Fat dan Ji Kao. Hubungan utama yang menjadi asas penceritaan Alam Perwira adalah watak tiga anak beranak. Si ayahnya Duke Ji Chang, sementara dua anaknya Ji Kao dan Ji Fat. Ketiga-tiganya juga dibentuk daripada tokoh sejarah sebenar Cina. Kita mulakan dengan Duke Ji Chang terlebih dahulu. Dalam sejarah Cina, Ji Chang yang memang nama sebenarnya lebih terkenal dengan nama panggilannya Raja Wen. Nama yang digunakan selepas dia dinaikkan takhta mentadbir sebuah estet kecil semasa era pemerintahan Maharaja Zhao. Ji Chang mewarisi estet tersebut selepas kedua ibu bapanya dibunuh salah seorang raja dalam dinasti Shang, menyebabkan beliau perlu mentadbir sejak muda. Konflik antara Maharaja Zhao dan Ji Chang mula tercetus selepas pengaruh Wen meningkat naik, mengakibatkan Ji Chang ditangkap, bimbang dia akan mengancam kedudukan dinasti tersebut. Usaha membebaskan Ji Chang dikepalai anak sulungnya, iaitu Ji Kao, yang pergi menghadap Raja Zhao untuk memohon pelepasan ayahnya. Malangnya, Raja Zhao bertindak gila membunuh Ji Kao sebelum melumatkan daging pemuda tersebut. Daging yang sudah dilumatkan itu dijadikan bahan kandungan kuih yang akhirnya dijamu secara paksa kepada Ji Chang dalam penjara. Hanya selepas desakan ramai golongan bangsawan agar Raja Zhao membebaskan Ji Chang serta sogokan mewah seperti emas dan kuda serta wanita, barulah Ji Chang dibebaskan. Pengalaman yang dilalui Ji Chang mengajar beliau bahawa usaha untuk menjatuhkan Raja Zhao yang sangat zalim perlu dijalankan. Dia mula mengumpulkan tentera dalam cubaan menumbangkan dinasti Shang selamanya. Gerakan Ji Chang berjaya menyatukan sebilangan besar pemimpin-pemimpin masyarakat yang anti Raja Zhao. Malangnya, perjuangan Ji Chang berakhir dan terbunuh ketika berusia 62 tahun. Seterusnya kita beralih kepada watak utama dalam komik Alam Perwira ini, iaitu Ji Fat, atau kita kenali sebagai Ji Fa dalam sejarah. Dikenali dalam komik dengan nama Ji Fat, watak utama Alam Perwira diasaskan anak ketiga Ji Chang atau Raja Wen yang bernama Ji Fa. Selepas kematian ayahnya, Ji Fa menggalas amanah serta usaha yang telah dimulakan ayahnya dalam menjatuhkan dinasti Shang. Dibantu oleh Jiang Ziya sebagai penasihat yang juga bapa mertuanya, Ji Fa berjaya menyatukan lebih 800 orang pemimpin masyarakat Cina. Kumpulan ini akhirnya memilih untuk bertindak menyerang pusat pentadbiran dinasti Shang yang terletak di wilayah Yin. Pasukan Raja Zhao yang bertahan memilih daerah Mui sebagai kawasan strategik, lokasi pertempuran yang tercetus pada tahun 1046 sebelum Masehi. Angkatan yang diketuai oleh Ji Fa seramai 50,000 berhadapan dengan kumpulan 50,000 askar setia Raja Zhao yang turut menggunakan khidmat tambahan lebih 170,000 orang hamba. Bagaimanapun, majoriti hamba yang dikerah untuk berperang itu bukan saja enggan berperang, malahan turut sama berpaling tadah menyertai angkatan Ji Fa, mengakibatkan angka yang menyertai perang tidak lagi seimbang. Jumlah askar simpanan yang ramai dimiliki Raja Zhao
dianggarkan beratus ribu juga enggan menyokong korupsi dan kekejaman Zhao. Mereka yang setia dengan Zhao pula kekurangan latihan bertempuran berbanding tentera Jiffa yang sudah berpengalaman bertempur dalam banyak pertempuran. Tentera Jiffa akhirnya berjaya menguasai Yin, seterusnya menamatkan era pemerintahan dinasti Shang dalam peperangan Mui. Beliau memulakan dinasti Zhao yang nyata lebih berorientasikan rakyat. Menyedari dirinya sudah hilang kuasa, Raja Zhao bertindak mengurungkan dirinya dalam istana ditemani isterinya yang masih setia, iaitu Daji. Raja Zhao beritahu bahawa arahan hukuman bunuh ke atas isterinya sudah diwartakan, menyebabkan Zhao sendiri terlebih dahulu mencabut nyawa isterinya. Selepas kehilangan wanita jahat yang dicintainya, Zhao memakai hiasan-hiasan cantik lalu membakar istananya sendiri, mengorbankan diri di dalamnya. Jiffa naik membentuk dinasti Zhao menggunakan gelaran Raja Wu. Dia memperkenalkan sistem pentadbiran berasaskan kepada 3 wilayah utama. 2 dikuasai adik-beradiknya dan 1 lagi diserahkan kepada anak mendiang Raja Zhao. Era pemerintahan Jiffa malangnya agak pendek, iaitu hanya berlangsung selama 3 tahun je. Kematian beliau menyebabkan vacuum kuasa terhasil, mengakibatkan banyak pihak mula campur tangan ke dalam sistem pentadbiran yang telah diperkenalkan oleh beliau. Walaupun demikian, dinasti Zhao yang dimulakan oleh Jiffa bertahan lama sehingga ke tahun 256. Menjadi dinasti pemerintahan Maharaja Cina paling lama dalam sejarah negara mereka. Dalam rekod sejarah, Jiffa merupakan pengasas kepada dinasti Zhao. Namun, Jiffa memilih untuk meletakkan ayahnya sebagai pengasas sebenar dinasti tersebut, hasil usaha ayahnya yang menyedari Raja Zhao dan dinasti Shang tidak boleh diselamatkan lagi. Jadi, sebenarnya dalam cerita ataupun komik Alam Perwira ini adalah berasaskan dari kisah sebenar. Dalam komik Alam Perwira ini, jalan ceritanya telah diubah suai dan watak-wataknya telah ditokok tambah oleh Tony Wong itu sendiri bagi menyedapkan jalan cerita. Dan ini adalah review dan sinopsis komik Alam Perwira yang digemari ramai. Baik, kisah ini sebenarnya boleh dikatakan terbahagi kepada 4 bab mengikut tempat yang dikisahkan. Okey, yang pertama, bab permulaan iaitu dinasti Shang, iaitu episod dari 1 sehingga 25. Kisah bermula ketika mana alamat buruk iaitu Sang Kura Naga, binatang keramat dinasti Shang, mula mengaum dengan tidak tentu pasal. Maharaja Zhao bergegas ke altar pemujaan bersama para pegawai untuk melihat petanda buruk itu. Tilikan Sami Besar mengatakan malapetaka ini berpunca kerana kehadiran aura ungu yang timbul dari sebelah barat. Itu ialah wilayah Qi, pimpinan Duke Jichang. Dalam masa yang sama, sememangnya tilikan Sami Besar adalah tepat. Ini kerana aura ungu yang timbul di langit menandakan kelahiran kedua putera Jichang, iaitu Jifat. Jifat adalah bayi ajaib yang membesar dengan pantas. Maharaja Zhao dan Permaisuri Daji yang dikenali dengan kekejamannya di zaman tersebut mula menghantar beberapa panglima binduanda yang diketuai oleh Ma Shayao untuk membunuh Jifat. Maka berlaku pertempuran yang menyebabkan Jifat parah hingga cacat. Lalu dibawa oleh Jichang untuk berubat ke tempat seorang pendeta, juga abang seguru beliau, iaitu Rahib Esa yang tidak asing lagi. Di sinilah Jifat mula mempelajari hikmat alam semesta. Dalam bab ini, Jifat menjadi rebutan dan buruan antara pasukan Ma Shayao dan juga daripada pasukan wilayah suku Baidi yang diketuai oleh
Panglima Guruh dan Halilintar. Bab kedua iaitu bab di Kota Khayalan, iaitu episod 26 hingga 66. Selepas pertempuran dengan kedua-dua pasukan antagonis tersebut melalui darat dan air, mereka berjaya meloloskan diri sehingga sampai di wilayah asing dari dunia ini. Itulah dia wilayah Kota Khayalan. Satu kota jahil dan penuh dengan kerosakan. Segala bentuk jenayah ada di kota ini seperti bunuh, rompak dan sebagainya. Rakyat hanya melihat dan semua ini berlaku di depan mata mereka. Wilayah ini diketuai oleh penyeksa utama yang dikenali sebagai Tuan punya Kota Khayalan dan mempunyai 4 pegawai utama yang hebat. Tapi amat malang, 2 wanita yang menemani Jifat ke kota ini telah menerima musibah. Biduan Delayang telah diculik, manakala Lieutenant Penyulang telah dibawa menjadi milik Tuan punya kota. Kerana perkara malang tersebut, maka ia telah menarik semula Jifat ke kancah peperangan. Namun, nasib beliau juga baik kerana anak perempuan Tuan punya Kota Khayalan juga telah jatuh hati kepadanya, iaitu Sang Pipit Merah. Pipit Merah bukan sahaja menghalang ayah serta pegawai lain menyeksa Jifat, malah beliau membantu Jifat mempelajari hikmat penting dalam komik ini, iaitu hikmat cermin sakti kayangan kepunyaan bapanya. Setelah perkara ini diketahui Ji Chang, beliau mula ke Kota Khayalan untuk menembus Jifat dengan berbekalkan kekuatan bapa saudaranya, iaitu Tok Bulu Hijau. Sementara itu, dalam pergolakan ini juga diselitkan pertempuran yang paling gempar dan paling tidak asing lagi bagi peminat komik ini, iaitu pertempuran antara Ifrit utama dengan Rahib Esa serta panglima-panglima ibu kota di ibu kota dinasti Shang. Pertempuran besar-besaran ini dirancang oleh Maharaja Zhao untuk menghapuskan gurunya, iaitu Ifrit utama. Sesiapa yang pernah membaca komik Alam Perwira ini boleh merasa betapa gempar dan menegakkan bulu roma pertarungan Maharaja Zhao dan bala tenteranya serta Rahib Esa menentang Ifrit utama yang amat jahat dan kejam. Pertarungan ini memperlihatkan jurus terhebat hikmat alam semesta, iaitu memaparkan gaya ke-7 menggempa langit membelah bumi yang dilancarkan oleh Rahib Esa. Bab ini berakhir setelah tamatnya pertempuran hebat tersebut di Kota Khayalan, di mana kita sekali lagi dijamu dengan satu pertarungan gempar antara Tok Bulu Hijau menentang Tuan punya Kota Khayalan yang dikatakan bagai bertemu buku dengan ruas. Keputusannya, pasukan Ji Chang mengecapi kejayaan bila kesemua 4 panglima Kota Khayalan mati bersama ketuanya. Bab ketiga iaitu bab wilayah Chu Selatan, iaitu episod 67 sehingga 132. Dalam bab atau bahagian ini memperlihatkan banyak watak yang ke udara, sama ada watak protagonis atau antagonis seperti Tok Jiang, Puteri Kayangan, Tok Harimau Bintang, geng-geng Samiroh dan juga geng Arya Mara. Akan tetapi, penampilan watak yang paling penting iaitu Ji Kao mencuri tumpuan dalam bab ini. Walaupun dirasuk iblis, tapi dia membantu pasukan Jifat dalam menangani musuh. Hikmat warisan Ifrit utama yang ada padanya telah menjadi faktor penentu serta nadi utama pasukan mereka sukses dalam pertempuran di wilayah ini. Wilayah Chu diketuai oleh Duke Yi Chong Yu telah menjadi musuh mereka dalam bab ini, dengan diketuai oleh jaguh paling popular dan terkuat di wilayah tersebut, iaitu Arya Mara yang dikatakan ilmunya setaraf dengan Ifrit utama. Wilayah Chu juga dibantu oleh Sekolah Guruh dan Halilintar kerana sejak dahulu sudah dibuat hubungan diplomatik antara mereka. Namun begitu, pasukan Arya Mara tertewas di tangan Ji Kao, termasuk juga Ibu Syurga dan juga pasukan Dara Seri Intan dari Sekolah Guruh dan Halilintar. Dan seterusnya, bab final atau bahagian terakhir komik ini iaitu Jifat menjadi Maharaja Cina, iaitu episod 133 sehingga 163.
Bab akhir ini mula menunjukkan jalan bagaimana Jifat menjadi raja. Tapi sebelum itu, amat mahal harganya kerana orang yang rapat dengan beliau satu persatu ditakdirkan mati. Amat menyayat hati 3 watak utama cerita ini yang menjadi pendukung utamanya telah pergi seorang demi seorang, iaitu ayahnya Ji Chang telah mati kerana pertarungan dengan abang segurunya iaitu Rahib Esa. Dan Rahib Esa pula telah gugur di medan perang ketika menentang Tok Harimau Bintang. Namun sebelum pergi, beliau sempat menyalurkan kuasa terakhir pada Jifat untuk menjadikan Jifat jago yang paling handal. Yang ketiga, abangnya iaitu Ji Kao telah gugur setelah tewas kepada gabungan 2 antagonis utama iaitu Maharaja Zhao dan juga Marshal Yao yang telah dirasuki oleh siluman angkasa. Sebelum pertarungan akhir, terlebih dahulu pengikut-pengikut utama Maharaja Zhao telah mati di tangan Jifat iaitu Samiroh, Tok Harimau Bintang dan Marshal Yao. Pertarungan akhir dilaksanakan di ibu kota. Walaupun Maharaja Zhao mempunyai kuasa ifrit yang mutlak, hasil kuasa resapan daripada Ji Kao dan juga bantuan roh nenek moyangnya, tapi tewas juga kepada Jifat yang mendapat kuasa terakhirnya hasil daripada bantuan aura bintang puteranya yang baru saja lahir. Maharaja Zhao ditewaskan dengan jurus akhir gabungan 5 gaya menggempa langit, membelah bumi dan juga gaya terakhir hikmat cermin sakti kayangan. Sebelum Maharaja Zhao mati, beliau meminta izin untuk mati dengan cara terhormat sebagai Maharaja. Dengan memakai seragam Maharaja, akhirnya beliau membakar diri di atas pelantar rusa, maka berakhirnya riwayat Maharaja Zalim dalam sejarah. Jifat telah naik takhta. Beliau digelar Maharaja Wu Wang dan memberi nama dinasti Zhao pada zaman beliau. Tamat, imbas kembali. Jadi kalau anda dah tonton video ini dan sedikit sebanyak telah mengambil semula memori anda tentang komik Alam Perwira ini, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe supaya anda mendapat info yang terbaru dari channel saya ini. Terima kasih.